أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada malam ini untuk kita menyambung sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali peperangan Badar. Jadi sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشاكر العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي متعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin.
Apa khabar semua penonton-penonton yang berada di rumah sepanjang kita kena PKP. Okey. Jadi semoga bacaan Al-Asmaul Husna yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam seluruh ahli keluarga kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita semua daripada wabak COVID-19, insya-Allah. Amin. Okey, sambungan kita pada malam ini. Pada malam ni sambungan kita tentang peperangan Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dah cerita pada pertemuan lepas, peperangan Badar ini berlaku yang asalnya bukanlah Nabi nak pergi perang, tapi Nabi nak apa dia? Nabi nak menyekat rombongan penjagaan yang diketuai oleh Abu Sufyan yang dalam perjalanan pulang daripada Syam ke Makkah. Jadi ada orang tanya, kenapa Nabi nak sekat? Kenapa Nabi nak rampas? Nabi nak sekat, Nabi nak rampas sebagai membalas kejahatan yang diorang pernah buat ketika Nabi berada di Makkah. Diorang orang kafir Quraisy ni merampas segala benda harta orang Islam, ya. Jadi Nabi pun buat balik. Dalam Quran kata, fa in i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullah. Apabila mereka melakukan perkara yang melampau kepada kamu, kamu boleh membalas balik, ya, perkara tu bimithli ma i'tada 'alaikum, sebagaimana yang pernah diorang buat kepada kamu. Okey. Maka tujuan Nabi merampas harta benda perniagaan mereka ni dengan sebab diorang pernah merampas harta benda para sahabat Nabi ketika berada di kota Makkah. Okey. Jadi ditadikan Allah, tentera ataupun rombongan Abu Sufyan berjaya sampai ke Mekah, yang akhirnya Nabi dan para sahabat berhadapan dengan tentera Quraisy Badar seramai 950 orang, dan berlakulah peperangan Badar bila? Pada 17 Ramadan. Okey. Jadi kita dah cerita peperangan berlaku dengan perlawanan one by one, 3 orang, seorang lawan seorang, yang mana tentera Islam diwakili oleh Sayyiduna Hamzah yang diberi gelaran Asadullah wa Asadu Rasulihi. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu yang syahid beberapa hari lepas perang Badar. Begitu dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Okey. Washtaddal qital, sambungan kita pada malam ni. Washtaddal qitalu, maka berlakulah peperangan yang hebat antara tentera Islam dengan tentera kafir Quraisy. Allahu Akbar. Ya, keluar pedang keluar. Wa hamiyal watis wa ayyadallahu almuslimin bil malaikati bushra lahum wa litatma'inna bihi qulubahum. Dan Allah Ta'ala memberikan bantuan para malaikat terhadap tentera Islam untuk Allah Ta'ala menenangkan hati mereka. Falam takun illa sa'atan hatta huzimal jam'u. Peperangan tidak berlangsung lama. Tak berapa lama orang kata. Mungkin sejam, mungkin 2 jam, mungkin tak sampai. Allahu alam. Hatta huzimal jam'u. Akhirnya ditewaskan tentera Quraisy. Wa wallau ad-dubur. Dan mereka lari lintang pukang meninggalkan medan Badar. Wa tabi'ahumul muslimun, dan tentera Islam mengejar mereka. Wa yaqtuluna wa ya'sirun, mereka membunuh tentera Quraisy dan menawan tentera Quraisy. Faqutila minal musyrikina nahwu as-sab'in. Jadi yang dibunuh di kalangan tentera Quraisy lebih kurang 70 orang. 70 orang yang dibunuh di kalangan tentera Quraisy. Siapa dia? Ni yang mati di kalangan tentera Quraisy. Korang jangan sedekah Fatihah pula. Ini semua geng-geng 6 Jahannam belaka. Di kalangan Quraisy siapa dia? Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah. Ni yang kita cerita tadi pada permulaan perang tu kan. Utbah dan Syaibah. Dua-dua beranak kepada Rabi'ah. Mampus belaka. Wal Walid bin Utbah pun mampus juga. Ini masa memula lawan one by one. Ya, yang lawan Hamzah, lawan Ali dengan lawan dengan Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Qutilu mubarazata awal al-qitali. Mereka qutilu mubarazatan awal al-qitali. Mereka dibunuh ketika perlawanan al-mubarazah one by one, satu lawan satu. Tiga-tiga ni mampus belaka. Utbah, Syaibah dan Al-Walid. Wa Abul Bahtari bin Hisham. Abul Bahtari bin Hisham. Okey.
Abul Bahtari ni, ada setengah baca Bahtari, ada setengah baca Buhturi. Dia ni ada cerita tau. Abul Buhturi atau Bahtari ni, kau ingat tak masa Nabi SAW berdakwah dekat Mekah dulu? Nabi pernah melalui, dipanggil Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan Nabi dan para sahabat, seluruh ahli keluarga Nabi dan orang-orang yang beriman dengan Nabi pernah diboikot selama 3 tahun. 3 tahun diboikot. Ya, tak dibenarkan berjual, berbeli. Orang kafir tak layan. Yalah, masa tu Mekah kan orang kafir conquer. Dengan DAP yang conquer. Contoh, dekat Mekah tu. Jadi orang Islam memang tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Diboikot habis-habisan. Okey. Jadi bila macam tu, orang Islam tak boleh buat apa, menyebabkan Nabi, orang-orang Islam, para sahabat mengalami kebuluran. Sehingga disebutkan dalam sejarah, orang-orang Islam ni, diorang terpaksa berkumpul dekat perkampungan Sya'bi Abi Talib, di kawasan perkampungan Abu Talib. Orang Islam semua sekali, mana orang Islam ataupun non-Muslim, tetapi mereka ni yang non-Muslim ini bersimpati dengan Nabi Muhammad SAW pun kena boikot juga. Maknanya Abu Talib yang tak beriman pun kena boikot juga. Walaupun kau kafir, tapi dengan sebab kau bersimpati dengan Muhammad, kau pun kena juga. Gitu. Jadi ramailah kena boikot. Berapa tahun? 3 tahun. Nak makan susah, segala-galanya disekat. Jadi malam-malam kedengaran bunyi budak menangis dekat kawasan kampung tu. Tu kan bunyi tantu ni. Bunyi budak menangis lapar sebab tak ada makanan. Dalam keadaan begitu, ada seorang Quraisy bernama Abul Bahtari, ataupun Buhturi. Dia ni kafir, tapi dia ni ada human right lah, orang kata. Ada perasaan kemanusiaan ni. Dia kata, kurang ajar betul Quraisy ni. Diorang ni makan sedap-sedap, kesian dekat keluarga Muhammad. Kita nak boikot pun agak-agak. Jadi dia ni agak simpati. Dia ni kafir, tapi dia agak simpati. Ada satu malam, dia pun senyap-senyap. Dia bawa gandum, dia seret gandum, dia seret, nak masuk ke kawasan larangan. Mana kawasan orang Islam yang kena boikot, yang kena kepung tu. Bila nak masuk, tengok-tengok ada roadblock. Berhenti! Orang di mana? Bawa apa? Siapa ni? Perkenalkan diri. Abul Buhtari kata, saya Datuk Seri Abul Bahtari. Alamak, ini Datuk ni, orang hebat kan. Jadi masa itulah berlaku, orang kata, perang mulut antara pegawai yang jaga roadblock tu dengan Abul Bahtari. Kenapa pula Datuk nak pergi mana ni? Nak buat bantuan ke mana ni? Nak sokong Muhammad ni? Jadi Abul Buhtari ni, Abul Bahtari ni, dia kata, korang jangan nak sekat aku. Kita sedap-sedap makan, kau nak biarkan Muhammad, keluarga dia, kau dia mati ke buluh. Bodoh, mengamuk dia. Jadi Abu Bahtari ni, senang ceritanya, antara orang yang bersimpati dengan Nabi ketika di Mekah dulu. Jadi sebelum perang, Nabi dah pesan. Nabi sebut ada beberapa nama ni. Nabi kata, nama-nama ni korang jangan bunuh. Contohnya macam Abbas, pakcik Nabi. Abbas Ayolah Abbas lah. Abbas. Okey, Abbas jangan kau bunuh. Abul Buhturi, Bahtari, jangan kau bunuh. Sebab dia ni bersimpati dengan kita. Okey, Nabi disebut dah. Takdir Allah. Masa tu tengah perang, tengah-tengah perang, sahabat nampak dia ni, Abul Bahtari ni. Okey, jangan bunuh. Ni Nabi kata jangan bunuh. Ditakdirkan Allah, Abul Bahtari ni ada bawa seorang kawan dia, geng kafir juga. Jadi sahabat kata, yang ni tak boleh bunuh sebab Nabi dah pesan. Tapi kawan kau kita kena bunuh. Kawan kau tak boleh. Abul Bahtari dia kata, tak boleh, aku pertahankan kawan aku. Jadi sahabat kata, tak payahlah Haji. Orang dah kata Haji selamat-selamatlah. Dia buat kerah kepala dia. Dia nak pertahankan kawan dia. Selamat. Akhir dengan dia pun lingkup sekali. Mati Abul Bahtari. Nak kata macam mana? Tu cerita Abul Bahtari bin Hisham. Lagi siapa dia? Wal Jarrah Walid Abi Ubaidah qatalahu ibnuhu ba'da an ibta'ada anhu falam yazdajir. Antara cerita yang pelik dan mengerikan dalam perang Badar apa dia? Kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bapa dia Al-Jarrah. Jadi dalam perang Badar ni disebutkan
Tengah-tengah Abu Ubaidah, orang Mekah lah ni Abu Ubaidah ni. Tengah-tengah perang, Allahu Akbar, ketang. Sekali tengah-tengah dia lawan, muncul ada orang tua tau. Orang tua ni kata, "Oi, lawan dengan aku lah kalau kau berani. Lawan dengan aku." Dia cabar Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kata, "Alamak, dia ni lah pula. Lawan dengan aku lah kalau kau berani." Abu Ubaidah kata, "Aduh, potong steam lah orang tua ni." Dia pun pergi tempat lain lawan. Ketang, lawan. Datang pula orang tua tu. Wey, come on. Lawan aku lah. Kalau kau lawan aku lah kau berani. Alamak, dia ni lagi poyo lah. Dia ni malah lah layan. Dia pun lawan tempat dia ketang. Lawan. Datang lagi orang tua tu. Wey, lawan dengan aku lah kalau kau berani. Dia cabar. Akhirnya Abu Ubaidah hilang sabar. Dia pun Allah. Dia pun tak mampui. Siapakah orang tu? Bapa dia sendiri, Al-Jarrah. Dia bunuh bapa dia dalam Perang Badar. Sejak pada hari itulah. Jadi dalam Perang Badar tu, bila dia bunuh bapa dia, besok tu viral, kau tahu. Satu Mekah viral. Seluruh tempat viral apa dia? Viral Abu Ubaidah bunuh bapa sendiri. Muhammad mengajar kawan-kawan dia bunuh bapa sendiri. Ni siapa ajar ni? Islam apa macam ni? Siapa ajar ni? Mengarut ajaran sesat. Bla 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 bla. Dia turut. Jadi orang duk viral, dia kata Nabi ajar supaya bunuh anak beranak si bapa sendiri dibunuh. Tengah-tengah pening kepala nak jawab, Allah Ta'ala turunkan ayat. Apa kata Allah Ta'ala? Apa dia ayat tu? Aduh, lupalah pula. Tadi tak nak cek, mulalah lupa. Allah kata apa? Apa ayat ni? Saya ingat. Maka ada bukan. Alah, lupa, tak apa, nanti aku sebut nanti dia mari ayat tu. Okey, jadi Allah Ta'ala turunkan ayat bersetuju dengan tindakan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membunuh bapa dia. Maka semenjak pada hari itulah Abu Ubaidah mendapat gelaran apa dia? Gelaran Amin Hadhil Ummah. Nabi kata apa? Likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummati Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Setiap umat itu ada orang yang paling amanah, dan orang yang paling amanah di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Apa ayat dia? Ada orang share ni, surah Al-Mujadilah ayat 22. Apa ayat dia? Kalau ada, keluarkanlah. Ana tak ingat dah. Yang ada ayat walau kanu aba'ahum kan, au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. La tajidu qauman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au ila akhirih. Kan Allah berfirman apa? La tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati wahai Muhammad satu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Yang mereka ni, terima kasih kepada Adil Azyad yang sharekan ayat ni. Yuwaduna man hadallaha wa rasulahu, yang mereka ni menyayangi orang-orang yang hadallaha, yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka ini bapa-bapa mereka, au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum, ataupun adik-beradik mereka, au ashiratahum, ataupun ahli keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka lah yang Allah Ta'ala tuliskan di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah Ta'ala memberikan bantuan dengan ruh daripadanya, Jibril. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha pada Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka lah kumpulan Allah, sesungguhnya kumpulan Allah yang diberikan kemenangan. Jadi kan Allah Ta'ala turunkan ayat ini dalam surah apa ni? Mujadilah Mujadilah ataupun Mujadalah. Ayat apa? 56 ya, yang menceritakan Allah Ta'ala bersetuju dengan tindakan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah
yang membunuh bapa dia sendiri. Jadi level dia bukan sebarangan, ya. Antara kehebatan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Jadi ceritanya, Allahumma salli ala Muhammad. Orang Yahudi bertemu Nabi. Dia kata, "Wahai Muhammad, kami ada masalah yang perlu kami selesaikan. Jadi boleh tak kamu pilih di kalangan pengikut kamu, sahabat-sahabat kamu, orang yang paling hebat, yang paling bagus untuk menyelesaikan masalah kami di kalangan orang-orang Yahudi." Maka Nabi kata, "Besok aku akan hantar sahabat aku." Maka para sahabat ni duk fikir, siapakah orang yang akan dipilih oleh Rasulullah SAW? Siapa orang yang dipilih? Nabi kata, "Aku akan hantar orang yang paling amanah di kalangan umatku." Jadi apabila Nabi SAW sebut macam tu, Umar Al-Khattab yang dengar Nabi kata, apa kata Umar? "Aku ni dalam hidup aku tak pernah nak pegang, orang kata, jawatan ke, gila pangkat ke, orang kata kan. Tapi bila Nabi kata besok aku akan pilih di kalangan umatku, di kalangan sahabatku orang paling amanah, Umar ni mengharap Nabi pilih dia. Ya, sebab orang nak dapat title orang yang paling baik ataupun orang yang paling mulia di kalangan sahabat Nabi ni kan, radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi Umar kata, harap-harap dapat kat aku. Tiba-tiba besok Nabi kata siapa dia? "Aina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah?" Mana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Dia pun bangkit, "Ana ya Rasulullah." Maka dialah dipilih oleh Nabi untuk menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi nak khabar zaman dulu, orang kafir nak selesai masalah, rujuk pada orang Islam. Kita pada hari ni, orang Islam terhegeh-hegeh, ambil orang kafir sebagai ketua. Tu cerita kerajaan dolo-dolo. Sekarang dah tak ada. Sekarang dah kerajaan baru, Alhamdulillah. Kerajaan yang berjiwa rakyat, kerajaan yang tidak berkira dengan rakyat, kerajaan yang tak kedekut, kerajaan yang bau kena rahmatan lil alamin, bau kena. Ni tak. Dulu punya kerajaan sikit-sikit cerita hutang negara, berkira kedekut nak mampus, macam bapak dia punya duit, kau tahu tak? Kau tengok kerajaan pada hari ni, walaupun aku tak dapat 1 sen pun, tapi apa Nabi kata, kita tengok kerajaan pada hari ni bersungguh nak jaga rakyat. Dia suruh kau duduk rumah je, stay at home je. Dia bagi kau duit, dia bagi kau macam-macam, nak jaga keselamatan kan. Sebab itulah saya teringat Rasulullah SAW bersabda apa? "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Rahmatilah orang yang berada di atas muka bumi, Allah Ta'ala akan merahmati kamu. Jadi bila kerajaan ni dia sayang dengan rakyat, dia tak berkira dengan rakyat kan, dia bagi, maka Allah Ta'ala akan turunkan rahmat pada kerajaan kita, insya-Allah. Amin. Tu kena ingat. Kenapa kita masa kerajaan PH dulu rasa serabut dengan PH? Sebab apa serabut? Sebab PH ni berkira tai hidung masin, tangkai jering, patai pahit, geram laku ni ha. Setara macam tu pun ada orang masih sayang lagi dekat PH tu. Aku tak tahu nak kata apa. Goblok punya manusia. Kau nak marah, lantak korang. Geram laku ni ha. Balik ke cerita kita. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia bunuh bapak sendiri. Kenapa? Sebab bapak dia melawan Allah dan Rasulnya, dan perbuatannya dipersetujui oleh Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita masih ingat lagi, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah inilah sahabat Nabi yang syahid di Jordan dengan sebab penyakit Ta'un Amawas. Ia di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Penyakit wabak yang berjangkit yang membunuh puluhan ribu, lebih 20,000 para sahabat Nabi tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka ni hebat-hebat bang. Bukan macam kita ni, ya Allah dosa banyak, ya amat baik dosa kita ni. Orang-orang terbaik satu ketika dahulu di zaman Umar Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu pernah kena wabak penyakit Ta'un Amawas yang menyerang negara Syam, yang mengorbankan antaranya siapa dia? Sayyiduna Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyiduna Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Alright, balik ke cerita kita. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membunuh bapa dia sendiri. Wa qutila Umayyah bin Khalaf wa ibnuhu Ali, dan dibunuh juga siapa dia? Umayyah bin Khalaf dan anak dia bernama Ali. Ya, kita anak dah betulkan fakta yang tersilap bau-bau ni. Dan anda kata Umayyah bin Khalaf dibunuh oleh Rasulullah SAW, tapi yang membunuh Umayyah ialah Bilal, dan
adalah rakan-rakan sewaktu dengannya, tetapi yang dibunuh oleh Nabi siapa dia? Ubay bin Khalaf, bukan Abdullah bin Ubay pula, itu munafik. Okey. Umayyah bin Khalaf dibunuh dan anaknya bernama Ali dibunuh. Ishtaraka fi qatlihima jama'atu minal ansari, yang mana mereka dibunuh oleh satu kumpulan di kalangan pemuda-pemuda Al-Ansar bersama Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir berjaya membalas dendam kepada Umayyah bin Khalaf yang jahat, yang memang suka menyeksa, membuli orang Islam ketika di Makkah. Waqad sa'ya fi dhalika lima kana yaf'aluhu bihima Umayyah fi Makkah. Mereka berdua, siapa dia? Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir, dalam perang Badar dia cari mana mangkuk ni Umayyah bin Khalaf, mana mangkuk, ambil kau jumpa. Kena kau tu. Contoh mati. Balik ke cerita kita. Wa minal qatla aidan. Siapa lagi yang mati dibunuh di kalangan tentera kafir Quraisy? Hanzalah bin Abi Sufyan. Kau jangan tentu kau dengan Hanzalah seorang lagi. Nabi ada seorang sahabat bernama Hanzalah, gelaran dia Ghasilul Malaikati, yang dimandikan oleh malaikat. Itu lain. Itu yang lagu apa? Rabbani tu. Hanzalah pergi ke medan jihad bersama dengan para sahabat. Nah tu Hanzalah. Itu Hanzalah tu dia syahid dalam perang Uhud kan. Dia ni baru kahwin, ceritanya Hanzalah ni baru kahwin. Tengah-tengah syok dengan bini tu, tiba-tiba dengar orang panggil, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Perang, jom pergi perang. Orang panggil buat pengumuman. Hanzalah ni kau tahu tak? Dengan bini model lu, baru kahwin. Wiwit. Dengar hayya 'alal jihad, tarik handbrake. Berasap katil. Kau ambil kau. Melompat terus. Melompat, sarung baju besi, seluar besi, topi besi, benda besi semua, air pedang. Tak ada nak, bye-bye sayang, abang nak pergi, abang mungkin tak sayang ke awak, abang tak ada. Tu sahabat dulu level 5 ni tak macam kita hampir sembang kencang. Jadi nak khabarnya, Hanzalah ni baru kahwin, pengantin baru kau. Lagi-lagi orang kahwin musim COVID-19, seronok dia. Tak keluar rumah, berkepit lah kau. Kerja kau tak kerja lain. Hanzalah ni terbang keluar. Dia tak adalah nak babai ke bini ke, terus pergi. Akhirnya pergi perang, syahid. Belum sempat mandi wajib. Belum sempat mandi wajib, kau tahu tak? Bid'ah mandi wajib masa tu, nak pergi perang pasal. Akhirnya dia syahid. Dan bila dia syahid, masa itulah Nabi SAW tengok-tengok, Nabi nampak Hanzalah, tiba-tiba Nabi paling. Nabi macam Nabi malu, Nabi paling gitu. Sahabat kata, kenapa kau paling ya Rasulullah? Nabi kata, aku melihat para malaikat dan bidadari berebut-rebut nak memandikan jenazah Hanzalah. Maka diberi gelaran apa dia? Ghasilul Malaikati, ay maghsulun, yang dimandikan oleh malaikat tu. Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Itu lain. Yang ni lain. Yang ni Hanzalah bin Abi Sufyan. Siapa dia? Hanzalah bin Abi Sufyan, syaqiq, adik-beradik, anak sulung Abu Sufyan. Adik-beradik kepada Ummu Habibah, isteri Nabi. Nabi ni ada isteri seorang nama Ummu Habibah. Ummu Habibah ni anak kepada Abu Sufyan, antara yang terawal masuk Islam dulu. Dengan laki dia, apa nama laki dia? Aduh, lupa dah Dan. Siapa nama sahabat dia? Ubaidillah bin Jahshin. Ubaidillah bin Jahshin. Jadi diorang ni pergi ke mana? Diorang ni masa memulai hijrahkan, diorang pergi pindah ke Ethiopia. Jadi Ummu Habibah pergi hijrah dengan suami dia Ubaidillah bin Jahshin dekat Ethiopia. Ceritanya panjang. Akhirnya suami dia khilaf ulama lah. Ada kata convert, ada kata mati. Wallahualam, sebab benda-benda khilaf ni anda takutlah. Berkaitan dengan akidah ni, kita tawakuf. Ala kulli hal, Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan yang terawal masuk Islam. Jadi abang dia yang sulung nama Hanzalah mati kafir dalam perang Badar, kena bunuh. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Tapi Allah takdirkan bapak dia beriman lah sekali kan. Abu Sufyan akhirnya beriman bila? Pada tahun 8 Hijrah, dalam peristiwa Fathu Makkah, beriman bapak dia.
Lagi siapa yang kena bunuh? Abu Jahlin bin Hisham. Abu Jahal. Semua orang kenal Abu Jahal. Kan? Mangkuk ayun ni. Qatilu Sumayyah bin Khiyat atau Khayat. Pembunuh kepada Sumayyah. Sumayyah mak kepada siapa? Ammar. Yasir, bapak dia, kahwin dengan mak dia, Sumayyah. Ammar kahwin dengan Sumayyah. Dapat baby. Apa nama baby tu? Ammar. Yasir kahwin dengan Sumayyah, dapat nama Ammar. Baby tu nama Ammar. Tapi hamba dia orang ni. Jadi dia orang ni kena bully dekat Mekah kan. Tapi Ammar bin Yasir, Ammar ini seorang sahabat Nabi yang terawal masuk Islam. Ada macam-macam cerita pasal dia, kelebihan Ammar bin Yasir. Antaranya dia pernah bertekak dengan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhuma. Ialah Khalid bin Al-Walid, ni cerita lepas daripada Khalid bin Al-Walid masuk Islam kan. Khalid bin Al-Walid dia panglima, dia keturunan Quraisy, dia orang hebat, dia 5 star, dia kan. Ammar orang hamba, orang biasa-biasa, orang rakyat marhin, adalah. Ya, jadi tak macam mana ada clash antara dua orang ni, Ammar bin Yasir dengan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhuma. Menyebabkan Ammar kecil hati. Bila Ammar kecil hati, dia report ke Nabi, ya Rasulullah, Khalid buat kat saya, Khalid kata saya ni. Dia kecil hati, dia macam sedih lah. Nabi diam aja, Nabi tak jawab. Lepas tu datang Khalid, mana ada, dia pandai buat cerita lah, mana ada orang cakap. Gitulah bahasa kita kan. Ammar kata, jawablah ya Rasulullah, dia buat saya lah. Dia mengadu sungguh ni. Nabi diam aja. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata apa? Man aghdaba Ammaran aghdabahu Allah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang membuat Ammar marah, dia membuat Allah marah pada dia. Allahu akbar. Main level Ammar bin Yasir. Dan Nabi kata Ammarun atau Ammaran muliat musyashatuhu imanan. Ammar bin Yasir ni iman dia tu, Nabi kata dipenuhi dalam tubuh badan dia, sampai tulang dia ni, dalam tulang pun ada iman lagi. Nak khabar level Ammar bin Yasir. Okey, mak dia Sumayyah bin Khayat telah dibunuh oleh Abu Jahal bin Hisham. Kan dia rodok mati. Apa nama? Syahid Sumayyah radhiyallahu taala anhu. Abu Jahal ini di zaman jahiliah orang panggil dia Abul Hakam. Bapa yang cerdik. Cerdik lah, otak pandai, otak berniaga, berbelit semuanya. Otak macam otak PH dulu, belit, cerdik, berdoa orang kata. Tapi apabila dia bunuh Sumayyah bin Khayat, binti Khayat, dia bunuh Sumayyah, Nabi tukar nama dia. Bukan Abul Hakam, bapa cerdik, tapi ditukar kepada apa? Abu Jahlin, bapa bodoh. Ni anak nak sebut. Ni kau nampak pedah program ni. Gelaran orang ni tak baik, gelar orang kan. Tak baik kan, main gelar-gelar orang tak baik kan. Tapi kalau orang tu kurang hajar, melampau-lampau jahat dia, Nabi pun tukar. Daripada Abul Hakam, gelaran Abul Hakam, bapa paling cerdik, Nabi tukar kepada Abu Jahlin, bapa paling bodoh. Sebab apa? Sebab dia bunuh Sumayyah bin Khayat radhiyallahu taala anha. Maka kita pada hari ni, kalau ada orang cerca para alim ulama, kita nak panggil apa dia? Nak berlembut lagi, nak tegek lagi, malam sikit nak panggil dia khadam, panggil dia apa? Keldai himar, panggil ke dia. Bodoh bangang goblok agam laku ni ha. Mengata ke ulama ni tengah viral sekarang ni. Ada beberapa ekor manusia, aku letak ekor ke dia orang ni, menghina para alim ulama, mengata ke ulama macam-macam, boykot puak-puak ni. Ya, sekarang tengah viral kat Facebook. Ada beberapa nama, kau tahulah dia orang ni macam mana jahatnya mulut diorang mengata ke orang-orang alim. Orang macam ni saya cakap tak ada keberkatan hidup. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi? Man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi para waliku, aku isytiharkan perang kepada mereka. Perang ke tu tak? Kepada puak-puak yang menghina para alim ulama ni. La haula wala quwwata illa billah. Okey, balik ke Abu Jahal yang Nabi letakkan gelarannya Abu Jahlin, walaupun asalnya Abul Hakam, ditukar kepada Abu Jahlin, bapak goblok. Orang Jawa kata bapak goblok gede orang Banjar kata bapak bungal. Kau ambil kau. Macam mana dia dibunuh? Askhanahu fatayan saghiran minal ansar. Ceritanya ada dua orang pemuda nama Mi'waz
Muawiz wa Muaz ibna Afra. Dua beradik ni, Muawiz dengan Muaz. Muawiz dengan Muaz radhiyallahu taala anhuma. Dua orang ni budak muda tau. Masa perang Badar, dia tak tahu mana satu Abu Jahal, dia tak kenal. Tapi dia orang dengar, once upon a time, dulu kita dengar kan, ada seorang tua ni, dia jahat sangat dekat Mekah. Suka bully orang Islam, dia buat kurang hajar, dia biadab dengan Nabi, dengan para sahabat, memang brengsek sangat-sangat. Dia memang kurang ajar. Jadi, dua budak muda ni, Mu'az dan Mu'az, Ibna Afra, kedua-duanya mungkin macam adik-adik kembar tau. Umur berapa tahun? Dua adik ni 16 tahun. 16 sanatan, 16 tahun. Jadi dia pun cari mana Abu Jahal, mana Abu Jahal nak kena dengan 16-an. Dia pun jumpa Abdul Rahman bin Auf. Ya Abdul Rahman, tuan, mana satu Tan Sri Datuk Abu Jahal, mana satu? Lalu apa kata Abdul Rahman bin Auf? Kau nak apa ke dia? Kita nak bunuh dia. Kenapa? Sebab kami dengar masa dekat Mekah dia jahat. Padahal budak berdua ni, budak Ansar, Muawiz dengan Muaz bin Afra ni, diorang berdua bukan orang Mekah pun, orang Madinah. Dan diorang tak ada kena-mengena pun dengan Abu Jahal. Tapi sensitif, jaga, sayang ke Nabi, pantang dengar di telinga orang kata ke Nabi, mampus kau. Maka pada hari ini Nabi dah tak ada. Siapa yang pengganti Nabi? Al-ulama'u warasatul anbiya'i. Ulama' pewaris Nabi. Kita bila dengar orang kata ke ulama', wajib pertahankan ulama' habis-habisan. Wajib pertahankan ulama' habis-habisan. Jangan bagi muka kepada puak-puak munafik yang berlegar dekat luar sana, yang biadab dengan para alim ulama'. Na'udzubillah min zalik. Maka apa kata budak berdua, Muawiz dengan Muaz ni, ya Abdul Rahman, mana satu Abu Jahal, mana satu? Jadi Abdul Rahman tanya, kau nak buat apa? Sebab kami dengar masa dekat Mekah dulu, dia jahat, dia kurang hajar dengan Nabi SAW. Maka apa kata Abdul Rahman? Tu kau nampak tu, Abu Jahal ni diibaratkan seperti sebatang pokok, keliling kelalangnya penuh dengan pagar. Orang jaga dia. Maknanya dia ni kan Lieutenant, Colonel, General Tan Sri Datuk Abu Jahal. Jadi keliling kelalang dia, ramailah orang jaga kan, takut dia kena bunuh, jaga. Budak berdua kata tak apa, kita belasah dia ni. Dia pun pergi, limakan yasma'anihi min annahu kana syadidal aiza'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pagi dia pergi serang dua beradik dia. Pula mak dia gaya. Dah tatak kau tu tak? Dia tatak kena dekat kaki Abu Jahal. Abu Jahal masa tu naik kuda. Kalau kau kaki aku, melolong orang tua ni. Lepas tu tak lama kemudian datang anak dia, anak Abu Jahal. Siapa dia? Ikrimah tu bin Abi Jahlin. Ikrimah kata, kau ajar, kau tetak kaki bapak aku. Dia tetak pula dekat saat ni, apa nama ni, Muaz bin Amr. Muaz kena tetak dengan Ikrimah, kena tetak, cedera parah. Jadi Ikrimah bin Abi Jahlin pertahankan bapak dia. Tapi masa tu Abu Jahal pun dah jatuh berdegar, orang pun dah kelang kabut, berterabur dan sebagainya. Jadi mengalami kecederaan parah. Nanti kepanjang umur orang rezeki, kita cerita pasal Ikrimah bin Abi Jahlin yang akhirnya masuk Islam pada tahun berapa? Pada tahun 8 Hijrah, pada peristiwa Fathu Makkah. Coming soon. Panjang umur orang rezeki, jumpa nanti insya-Allah. Belum habis lagi, relax lu. Okey, dia kata apa? Wa jahaza alaihi Abdullah bin Mas'ud. Okey, jadi kan akhirnya Abu Jahal jatuh berdegang, jatuh pada kuda. Jadi dia nak bangkit, tak boleh, dia dah cedera parah ni. Orang kafir boleh litang bukang, dah lari dah habis kan. Masa itulah Rasulullah SAW panggil para sahabat, suruh cek medan Badar, macam mana keadaan tentera Islam, macam mana orang kafir. Maka Nabi panggil siapa dia? Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ni sahabat Nabi yang OKU, orangnya rendah. Ya, orang tak macam kita kan normal stand tinggi kita kan. Dia rendah je. Mungkin kalau kita berdiri, mungkin dia paras pinggang kita je. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Apa cerita dia ni? Dia ni Nabi SAW panggil dia, "Ta'al ya Abdullah, kau pergi dekat medan." Dia ni rendah. Jadi kalau dia pegang pedang tu sama tinggi dengan dia lah. Ni kalau kepala aku ni, pedang sama tinggi kan. Ataupun kalau dia buat gini, pedang sama panjang dengan dia. Ya, pedang kan tinggi kan. Jadi dia berdiri dengan pedang sama tinggi dengan pedang.
Jadi dia pun ambil pedang Nabi, ada kata ambil tombak. Untuk apa? Nabi kata, wahai Abdullah, kau pergi tengok dekat medan Badar, siapa-siapa yang masih nyawa-nyawa ikan di kalangan orang kafir, kau rodok bagi mampus terus. Alright, cantik. Dia pun pergi. Dia pergi. Nampak nyawa ikan ni. Mampus. Dia pun nyawa ikan. Nyawa ikan ni. Rodok. Sampailah jumpa Abu Jahal. Jeng. Okey. Sebelum aku cerita ni, kita balik ke Mekah. Kita balik ke Mekah. Itu sound effect dia kau agak senang ke nak buat. Ketika Rasulullah SAW mula-mula berdakwah dekat Mekah dulu, satu hari Nabi kata dekat para sahabat, siapakah man minkum yastati' yaqra al-Quran amama Quraisy? Nabi kata, wahai para sahabat sekalian, siapakah di kalangan kamu yang berani membaca Quran di hadapan orang Quraisy? Tak sempat sahabat angkat tangan. Bangkit Abdullah bin Mas'ud, anak ya Rasulullah, saya. Engkau? Kau tak payahlah, kau rendang, kau kecil. Tak apa anak kau, tak dan larang. Dia pergi. Dia kan rendah. Dia pergi. Sampai dekat tengah-tengah kawasan area Kaabah, tempat orang tawaf tu, nampak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Labu-Labi and the gang tengah main kerem. Main dam haji. Satu untuk engkau, dua untuk aku ngap makan. Tengah-tengah tengok tu, sekali datang Abdullah bin Mas'ud, dia berdiri. Dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Elok je dia baca, mengamuk Abu Jahal, kurang ajar kau. Dia pun penampar muka Abdullah bin Mas'ud. Kurang ajar punya budak. Kau berani masuk daripada aku. Apa kamu? Dia belasah je. Smackdown kau tu tak. Dia kecil. Abu Jahal tu macam Bigfoot, badan besar, smackdown. Pasal bapak badan kau tu tak. Apa? Macam sepak bola kata. Teruk kena. Buat darah-darah ni. Nabi kata, apa cerita Abdullah bin Mas'ud? Apa cerita ni? Lama tunggu. Sekadar dapat, ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud dah balik. Dia dah balik tapi berdarah muka dia, ya Allah. Berdarah? Kenapa? Datang-datang menangis ni. Kau tahu telinga dia putus. Natang Abu Jahal buat natang apa tahu? Dia potong ke, dia kerat ke, dia terajar ke, dia korek, dia tarik, dia gigit, dia kekoh, aku tak tahu. Putus ni, berdarah-darah muka dia. Menangis Abdullah bin Mas'ud. Nabi nampak, Nabi menangis. Sahabat menangis, kata, ya Allah, kesiannya engkau. Kita nak cakap jangan pergi, kau nak pergi juga. Tengah-tengah Nabi menangis, tiba-tiba turun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril turun ketawa. Contoh aku pun tak tahu ketawa macam mana. Contoh, Nabi kata, ya Jibril, atadhaku wa ibnu Mas'udin yabki. Nabi kata, wahai Jibril, kau ketawa? Kau tak nampak Abdullah bin Mas'ud menangis? Muka dia berdarah, telinga dia hilang. Kau ketawa, wahai Jibril? Apa kata Jibril? Sata'lamu ya Muhammadun mimma adhaku. Engkau akan tahu, wahai Muhammad, kenapa aku ketawa. Hilang. Nabi kata, apa hal pula? Nabi pun dah tak ingat kan. Itu cerita bila bang? Once upon a time, lebih kurang 12 tahun, 10 tahun dekat Mekah kan. Nabi dakwah dulu. Nabi dakwah dekat Mekah 13 tahun kan. Mungkin dalam 10-12 tahun lah cerita tu berlaku. Nabi pun dah lupa. Sampailah hari ini, Perang Badar, 17 Ramadan. Jadi masa orang semua dah habis perang tu, Nabi bagi pedang dekat Abdullah bin Mas'ud, suruh cari siapa lagi yang tak mati, kau rodok bagi mati. Jadi tengah-tengah Abdullah bin Mas'ud ni jalan, dia kan rendah kan, jadi pedang tu nampak kalau jalan kat medan perang, nampak pedang bergerak. Mana orang? Dia rendah kan, radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bergerak. Dia pun cari sampai kita tengah nyawa kan. Sekali dia nampak ada orang besar bagak kota tengah terbaring dia.
Apa kata Abdullah? Macam aku kenal dia orang tua ni. Dia pun ambil pedang Nabi tu, dia pun tonyol hidung dia. Betul lah aku tipu. Betul lah ni. Betul lah. Yang kelepet baca sirah lah, come on lah. Dia pun, dia lah ambil tombak, dia tonyol hidung. Kan? Dia nak confirm siapa? Tengok Abu Jahal. Abu Jahal cantik. Dia dulu belasah aku dekat Mekah, cantik. Dia pun tonyok. Abu Jahal ni nyanyi ikan ni. Dah berbulat korek hidung aku dah. Korek hidung lah bulat. Abdullah bin Mas'ud melompat naik atas dada dia. Dia duduk. Abu Jahal gini tau. Abdullah bin Mas'ud dah naik atas dada dia. Dia kecil je kan? Dia kecil je. Abu Jahal badan besar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ta'rifu man ana? Dia kata, kau kenal tak aku siapa? Abu Jahal dia terbaring ni dan nyanyi ikan ni, memang belagak tahap dewa dia ni. Dah nak mampus belagak lagi. Engkau anta ra'yul ghanam. Kau pengembala kambing. Pengembala kambing. Pengembala kambing, kau ngajar kau. Dia pun ambil pedang dia. Dia pun tetak kepala Abu Jahal. Terputuslah kepala orang tua ni bergolek. Mampui. Bila putus kepala Abu Jahal, dia pun ambil kepala Abu Jahal, dia pun potong telinga. Putus telinga. Jadi dia pun golek kepala Abu Jahal. Dia golek. Nabi dekat kemah ni dengan para sahabat tengah lepak-lepak, tengah duduk, tengah seronok, Allah beri kemenangan. Sekali Nabi nampak kepala bergolek. Nabi kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Fir'aun hazil ummah. Nabi kata, Fir'aun umat aku, kepala dia dah datang. Allahu Akbar. Bergolek-golek kepala Abu Jahal. Di tengah riwayat sirah kata, kepala Abu Jahal besar, berat, kau tahu tak? Sampai nak bawa tak boleh, digolekkan begitu aja. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tengok dia buat apa dekat aku, sekarang aku buat apa dekat dia. Fadhahikan Nabi SAW. Nabi pun suka. Maka apa kata Nabi? Al-udhunu bil-udhuni war-ra'su ziyadatun. Telinga dibalas telinga. Sebagaimana Abu Jahal pernah mengoyak telinga kau, pernah putuskan telinga kau dekat Mekah dulu. Pada hari ini Allah balas balik, Allah koyakkan telinga Abu Jahal. Tetapi kau dapat bonus, war-ra'su ziyadatun, dapat lebih kepala lagi kau dapat. Masa itulah turunnya Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril turun. Jibril turun kan. Nabi kata, Jibril turun pula. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, sudah lupa? Tak ada ingat? Tak dengar cerita lama? Cerita apa? Cerita lama masa dekat Mekah dulu. Dulu kat Mekah ingat cerita tak? Yang Abu Jahal tempeleng muka Abdullah bin Mas'ud sampai putus telinga dia, kau lupa? Lah. Sebab tu Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun, innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar mukhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatum hawa. Allah berfirman apa dia? Wala tahsabannallaha ghafilan. Jangan sekali-kali kamu beranggapan Allah Ta'ala lalai dan leka. Amma yaf'alu zalimun, apa yang dilakukan oleh orang zalim. Sebab tu kau kena ingat, jangan kurang ajar. Hari ni kau buat, kau lupa. Dosa, besok dosa, kau lupa. Tapi Allah takkan lupa. Kau tengok cerita ni, kau ingat cerita aku ni. Abdullah bin Mas'ud aku cerita tadi kan, dia kena zalim kat Mekah kan. 12 tahun pun cerita, 13 tahun pun cerita, 10 tahun pun cerita. Abu Jahal pun dah lupa, kau tahu tak? Allah Ta'ala hantar malaikat, Allah Ta'ala hantar malaikat kalahkan dia orang dalam perang Badar. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud yang pernah kena bully dulu, bunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Sama juga siapa tadi? Bilal bin Rabah, bunuh bos dia. Siapa nama? Umayyah bin Khalaf, Ammar bin Yasir, bunuh bos dia. Sebab apa? Allah tak lupa orang zalim. Sebab tu aku nak ingat, ni pok-pok mangkuk ayun ni, yang hina ulama', hina Tok Guru Jadi ni, yang hina ulama' ni, korang kena ingat, korang kata ke orang alim hari ni, kau lupa. Tapi apa yang kau tulis dekat Facebook tu, orang simpan mangkuk, tahu tak?
Ada orang tak mengaku. Dia kata ke Tok Guru, kata celaka. Dia kata celaka punya. Celaka Tok Guru. Celaka dia kata ulama ni. Kau tulis, orang dah copy paste, orang dah simpan. Tahu tak? Itu dalam simpanan manusia, kau tahu tak? Simpanan manusia. Belum lagi dalam simpanan rekod para malaikat Raqibun wa Atid. Lagi teruk kau kena. Hari ni kau buat, kau lupa. Lepas tu kau lupa. Tahu-tahu Allah balas. Bila Allah balas? Allah Maha mengetahui. Tanda tahun depan kau kena. 2 tahun depan, 2, 3, wallahu alam. Lepas tu jangan kau zalim orang. Jangan kau mengata ke ulama. Allah takkan lupa apa yang dibuat oleh puak-puak ni. Lambat laun Allah Ta'ala akan balas juga, insya-Allah. Amin. Allahumma qfinahum bima syi'ta. Korang aminkan doa aku. Allahumma qfinahum bima syi'ta. Amin. Allahumma qfinahum bima syi'ta. Amin. Allahumma qfinahum bima syi'ta. Amin. Ya Allah, kami serahkan mereka kepada kamu. Mana orang-orang yang mengata ke ulama-ulama ni, kita serahkan mereka kepada Allah. Allah Ta'ala selayaknya untuk mengambil tindakan atas mereka yang kurang hajar biadab kepada para alim ulama. Balik ke cerita kita. Akhirnya mati Abu Jahal. Siapa yang penggal kepala dia? Orang yang pernah dia bully masa ke Mekah dulu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lagi siapa yang mampu dalam perang Badar di kalangan orang kafir? Siapa dia? Wa qutila Naufal bin Khuwailid. Siapa dia? Naufal bin Khuwailid. Wa qutila Naufal bin Khuwailid. Naufal bin Khuwailid ialah abang ipar Nabi. Nabi kahwin dengan siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah ada abang nama Naufal bin Khuwailid. Abang ipar jahat, mulut kurang ajar. Orang utara kata kurang ajar mulut. Mengata ke Nabi tak habis-habis. Jahat sungguh. Tapi adik dia punyalah bagus manusia. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Nabi kata khairun nisa, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik orang di zaman Nabi dan selama-lamanya. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Tapi abang dia jahat. Nama apa abang dia? Naufal bin Khuwailid. Dia ni diberi gelaran apa dia? Diberi gelaran Asadu Quraishin, singa Quraisy. Sebagaimana Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, diberi gelaran apa dia? Asadullah wa asadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Naufal ini dibunuh. Siapa yang bunuh dia? Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Wa qutila Ubaidah wal As walid Abi Uhayha Sa'id bin Al-As. Ramai lagi lah yang dibunuh di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Okey, amal asra, adapun penama tawanan-tawanan perang. Fakanu sab'ina aidan. Berapa ramai tawanan perang? Tawanan perang sampai 70 orang. Qutila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau qatala minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa raji'un Uqbah bin Abi Mu'id wa Nadr bin Al-Harith allazaini kana bi Makkah min ashadil mustahzi'in. Di kalangan tawanan perang 70 orang ni, ada 2 orang tawanan yang Nabi bunuh lebih awal ketika dalam perjalanan pulang ke Madinah. Siapa yang kena bunuh ni? Namanya, seorang tu nama apa? Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ni jahat, kau tahu tak? Ceritanya gini. Dia ni jiran Nabi. Dia ni jiran Nabi. Satu hari Nabi SAW ajak dia masuk Islam lah. Ajak masuk Islam, dia tak nak. Dia actionnya orang. Entah macam mana, sekali tu Uqbah bin Abi Mu'id buat kenduri kahwin. Satu perangai orang Quraisy ni, jahiliah ni, diorang ni bengong-bengong diorang, tapi jiran dia ajak. Dia jemput Nabi datang tau. Dia punya catering kenduri kahwin anak dia. Dia ajak Nabi pergi. Satu perangai orang Arab jahiliah tu, dia gaduh macam mana pun, tapi kalau jiran dia ajak juga datang. Itu aku confuse tu. Jadi dia tahu Nabi ni orang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pergi ke walimah kenduri Uqbah bin Abi Mu'id. Orang ramai, tetamu VIP ramai. Jadi orang kenal. Kau jemput Muhammad jemput lah. Kau jemput dia tu kan ada problem. Muhammad ni orang glamour, kena jemput dia. Dia orang hebat. Jadi
Dia dah jemput. Bila dia jemput, time makan, dia ajak Nabi makan. Nabi tak nak makan. Nabi kata, la akul hatta tuslim. Aku takkan makan sehingga engkau masuk Islam. Engkau masuk Islam baru aku makan. Jadi Uqbah ni jadi kelang kabut dah. Alamak, mana ni aku masuk Islam pula. Ni orang ramai ni, member ramai. Ji, jangan buang terbiak Ji. Ji, jangan buang terbiak masuk Islam Ji. Layanlah Muhammad. Tapi Uqbah bin Abi Mu'id, satu perangai Arab, kalau kita pergi rumah dia, dia jemput kita makan, kita tak makan, bagi dia aib yang amat sangat. Aib. Ia memalukan, maruah dia jatuh. Maruah jatuh, kau tahu tak? Jadi kalau kita pergi rumah orang Arab, dia ajak makan, kau kena makan. Dan satu lagi perangai Arab, kalau dia pergi rumah kita, dibawa buah tangan, kau jangan keluarkan buah tangan tu. Jangan kau hidang balik, tobat haram dia tak makan. Tak macam kita selamba kan. Kita pergi rumah orang, kita bawa lah rudian musang King Kong ke benda ke, kita bagi dekat member kita. Lepas tu dihidangkan balik. Kereta yang paling banyak belasah. Kau tahu? Tuan orang makan sikit je. Sabar je lu. Arab tak. Arab dia dah bagi, dia takkan makan. Tu style dia. Jadi, bila time makan tu, Nabi kata, aku tak makan. La akul hatta tuslim. Aku takkan makan sehingga kau masuk Islam. Uqbah ni dah kelang kabut. Dia kata, janganlah gitu, malulah aku. Kau kena makan. Aku tak nak makan, Nabi kata. Dia pun, okeylah aku Islam. Dia pun isytihad di Islam. Masa dia kata di Islam tu, Nabi pun makan. Bila Nabi makan, jadi dia pun, Arab kan, dia bagi dia, yang penting maruah dia. Yang penting Nabi makan. Orang pun kata, bodoh lah kau Haji. Kau ni nak jaga sangat hati Muhammad. Kau masuk Islam, kau ni bodoh lah. Alah apa kata Uqbah. Aku silap. Aku tak Islam pun. Aku berlakon je tu. Dia pun bergaduh dengan geng-geng dia. Akhirnya dia murtad. Dia keluar pada Islam. Jadi dia ni jahat. Pernah ketika Rasulullah SAW tengah bersembahyang dekat Kaabah, tengah sujud, datang Uqbah bin Abi Mu'id. Dia bawa apa dia? Dia bawa tali perut unta. Tali perut unta, kau tahu tak? Busuk, kau tahu. Dengan tainya, dengan darahnya, dengan landainya penjada. Aku tak kerti. Yang berat berkilo-kilo tu, kau tahu. Tengah-tengah Nabi sujud ni, dia ambil, dia letak dekat belakang Nabi. Bayangkan tali perut unta. Kita tali perut kambing hempak kepada kita, pun nak meninggal dah rasa. Ini tali perut unta, kau pasal bapak, kau tahu tak? Kalau unta tu kau sembelih, kau boleh nyorot dalam perut dia, kau tahu tak? Besar je perut unta tu. Ketika Nabi sujud, dia pun ambil tali perut unta tu, dia hempak belakang Nabi. Nabi tak boleh bangkit, kau tahu tak? Pasal berat. Nabi berdoa. Masa tu datang anak Nabi, Fatimah tu Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Dia tarik tali perut unta tu. Dia menangis-nangis, kata, kenapa buat abah aku macam ni? Kenapa buat abah aku macam ni? Menangis-nangis dia. Barulah Nabi boleh angkat kepala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi pun doa, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'id. Ya Allah, ambillah tindakan kepada Uqbah bin Abi Mu'id. Ambil engkau. Jadi ceritanya, ketika dalam perjalanan pulang, dia ni kena tawan. Nabi arahkan supaya dibunuh Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi inilah antara hukum fiqh. Ya, kita tahu dalam dalam undang-undang peperangan ni tak boleh bunuh tawanan perang, tapi dalam keadaan tertentu boleh dibunuh tawanan perang berdasarkan ijtihad pemimpin. Kalau pemimpin kata bunuh. Lagi siapa yang kena bunuh? An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith ni penglipu lara, tukang cerita paling tersohor dekat Mekah. Apabila Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, turunkan Al-Quran, jadi orang nak dengar Al-Quran tahu. Walaupun orang kafir ni dia tak suka Al-Quran, tapi bila dia dengar Al-Quran, dia nak dengar juga, nak dengar. Jadi Nadhr bin Al-Harith fikir, macam mana aku nak buat supaya orang tak dengar Al-Quran. Dia pun sanggup pergi mana, orang kata dia sanggup pergi overseas, pergi Rom, pergi Parsi, duduk kat sana, belajar bertalaki kat sana. Belajar apa? Dia belajar cerita-cerita karut marut, cerita dongeng. Once upon a time there was a little boy in the blah 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 blah. Nah, dia belajar cerita tu, dia hafal. Dia balik ke Mekah. Bila dia nampak Nabi SAW tengah ceramah, contoh Nabi kata, Nabi kumpulkan orang, hari ini Allah turunkan kepada ku wahyu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Contohlah ya, tengah-tengah Nabi baca je, datang Nadhr bin Al-Harith.
Oh, member-member, tuan-tuan semua, tak payah dengar lah. Muhammad Kelentong. Dengar cerita aku lagi best. Oh, kata cerita apa, Ji? Kau tak tahu. Aku baru balik daripada Parsi. Kau pernah tengok gajah tak gajah? Gajah? Gajah tu datang apa? Mesti aku cerita. Orang Mekah, mana pernah tengok gajah? Contohlah kan. Kau pernah tengok King Kong tak? King Kong, mana pernah tengok? Meh. Apa berlonggok dekat Nadir bin Al-Haris. Dengarlah cerita dia. Cerita apa, Ji? Cerita best. Cerita. Once upon a time, tengok dia bercerita. Dia cerita orang pun tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jahatnya An-Nadir bin Al-Haris. Ini apa dia? Kerja orang yang suka menyekat orang daripada mendapat kebenaran. Ini na'udzubillah min zalik. Wa kanat hadhihi al-waqi'ah. Peristiwa peperangan ini berlaku bila? Fi 17 Ramadan, pada 17 Ramadan, wa huwa al-yawmul ladzi, dan pada hari inilah ibtada'a fihi nuzulul Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran, wa baina tarikhaini 14 sanatan qamariyatan kamilatan. Jadi diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Kemudian 17 Ramadan berlakunya peperangan Badar Al-Kubra. Waqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qatla. Maka Nabi arahkan supaya dikumpulkan semua mayat-mayat orang kafir ni. Fanuqilu min masari'ihim allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara biha qabla husul al-mawqi'ati fi qalib Badr. Maka Nabi suruh kumpulkan semua mayat-mayat orang kafir ni untuk ditanam dalam telaga Badar. لأنه صلى الله عليه وسلم إذا مر بجيفة إنسان أمر بها فدفنت لا يسأل عنه مؤمن أو كافرا. Kerana Nabi SAW ajar kita ni, Nabi ajar, contohlah kan, kita berjalan dekat tengah hutan ke mana ke kan, sekali kita nampak ada mayat, ada mayat dalam hutan, ada mayat, takut. Nabi tak pernah tanya orang kafir ke orang Islam, tanam terus, ya, terus ditanam. Allah berfirman, laqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Hatta kafir sekalipun kalau mati, kita tolong tanamkan jenazah dia. Okey, walamma ulqiya Utbatu walid Abi Hudzaifah ahadu sabiqina Islam taghayyara wajhu ibnihi fafatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika فقال لعلك دخلك من شأن أبيك شيء فقال لا والله ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا وكنت أرجو أن يهديه الله للإسلام فلما رأيت ما مات عليه أحزنني ذلك. Jadi dalam cerita ni, Nabi kan kumpul suruh sahabat longgokkan apa kata jenazah bangkai bapak kafir ni, berlonggok-longgok dalam mayat diorang untuk dibuang dalam telaga Qalibu Badrin, dalam telaga Badar. Jadi masa tu ada seorang sahabat Nabi, ya, nama siapa ni, walamma ulqiya Utbah walid Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ni seorang sahabat, dia nampak mayat bapak dia. Bapak dia nama apa? Utbah, yang mati dalam perang Badar. Dia jahatlah bapak dia ni. Anak beriman, bapak tak beriman. Dia tengok jenazah bapak dia, dia pun macam taghayyara wajhu. Dia macam sedih kan, sedih tengok. Giling kepala lah. Nabi perasan. Dia kata, kenapa kau macam ni? Kenapa kau sedih? Kau sedih ke? Apa kata anak dia? Ya Rasulullah, nak cakap macam mana, tak ada rezeki bapak aku masuk Islam, tapi bapak aku ni baik. Anak kan, anak dengan bapak macam mana kan? Macam mana bapak tu kafir, bapak tetap bapak lah, mak tetap mak. Bapak saya ni baik, dia sporting, dia biasa belanja saya, dia penyayang, dia dengan saya tak berkira. Tapi bila saya masuk Islam, saya berdoa siang malam, harap-harap Allah buka pintu hati dia masuk Islam. Tapi nak kata macam mana, hari ni dia mati dalam perang Badar. Sedih anak dia tu. Maka Nabi pun doakan kebaikan untuk anak dia. Untuk anak dia tak, bukan untuk bapak dia. Orang mati kafir mana boleh kau doakan, tapi Nabi doakan untuk anak dia. Faja'ala yunari bi asma'ihim wa asma'a aba'i bi asma'ihim wa asma'i aba'ihim. Dan Nabi pun panggil mayat-mayat ni kan, yang dah mati ni. Nabi kata, ya fulan ibnu fulanin wa ya fulan ibnu fulanin
ayasurukum annakum kuntum ata'tumullaha wa rasulahu fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan faqala Umar ya Rasulullah ma tukallim min ajsadin la arwaha fiha faqala walladhi nafsu Muhammadin biyadi ma antum bi asma lima aqulu minhum. Jadi Nabi ni macam bercakap dengan mayat kan. Nabi kata wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, kalaulah korang beriman, kalau kau mahu sidamkan buntung. Sekarang apa dah jadi? Nampak tak apa yang aku janjikan selama ni betul? Nampak tak apa yang Allah janjikan betul? Nampak ke tidak? Kan? Orang tu semua dah mati belaka dah ni. Masa tu Umar pun kata, ya Rasulullah, kau cakap dengan orang mati? Mayat mana dengar dah mati? Maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata, ya Umaru, wahai Umar, diorang ni yang dah mati ni lebih mendengar daripada kita. Lebih mendengar daripada kita yang hidup. Mana dia dengar. Cuma diorang tak boleh nak jawab. Kalau jawab, bersepah lari. Jawapan. Kan dah mati dia. Ya betul, kita dah nampak. Mampu kau bersepah lari kita bang. Sahabat tak lari lah, kita lari. Jadi nak khabarnya, macam orang buat talqin kan. Talqin dekat kubur tu kan. Orang dalam kubur dengar. Siapa kata tak dengar? Dengar. Cuma tak jawab je lah. Dengar. Kan? Dengar. Sebab tu bagus talqin ni. Sebab memberi kesedaran kepada yang hidup dan juga yang mati. Alright. Jadi begitulah berakhirnya cerita Perang Badar kita. Tapi ada lagi ceritanya. Sehingga bertemu pada episod yang lebih menyaspenkan pada malam besok, insya-Allah kita sambung lagi kisah Perang Badar kita. Alright. Jadi kita akan tengok soalan-soalan yang ada pada malam ni. Sini. Oh, abang tak ingat. Nanti kena check semula. Nanti kita check semula. Soalan. Apa jadi jika orang yang hina ulama ini bertaubat dan sempat memohon maaf kepada ulama yang mereka hina? Apa jadi jika dia bertaubat tapi tak sempat minta maaf pada ulama pula? Pertama sekali, dua orang yang hina ulama ni kena taubat dengan taubatan nasuha. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, sebagaimana diorang viralkan hinaan mereka pada ulama dekat Facebook mereka. Dia kata celaka dekat Tok Guru. Dia hinanya Islam. Macam-macam dia hina. Dia wajib viralkan balik taubat mereka. Wajib. Sebagaimana kau viralkan maksiat kau, kau wajib viralkan taubat kau. Supaya orang tahu kau ada bertaubat dengan taubatan nasuha. Bila kau bertaubat, insya-Allah Allah ampunkan dosa. Itu je lah khabar. Ya, insya-Allah Allah ampunkan dosa. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kita nak marah-marah juga. Tapi bertaubatlah. Semoga Allah Ta'ala ampunkan. Dan ana yakin Tok Guru ni, ulama-ulama ni berbesar hati. Diorang tak ada masalah. Diorang orang katalah apa pun, tak ada benda bagi diorang. Kan? Tapi tak tahulah orang yang ada penyakit mazmumah. Ia ni penyakit setan belaka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. As'ilatun jahizah. Ya betul. Daging ulama ni, luhumul ulama masmumatun. Luhumul ulama masmumah. Ya, daging ulama ni beracun, jangan main-main. Bukankah ada kisah pada zaman Nabi, Nabi memaafkan umatnya sewaktu kafir berperang dengan Nabi dan akhirnya masuk Islam? Memanglah. Sebab tu ana cakap, kita marah orang ni masa dia salah, masa dia tak betul. Kita tentang orang kafir ni masa dia kafir. Bila dia dah berubah, settle lah. Tapi masa kemungkaran yang dia buat, wajib kau tentang, wajib kau tegah. Bila dia dah bertaubat, itu antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Ta'ala, semoga ulama-ulama yang dihinakan itu diberi kekuatan, insya-Allah. Soalan semayang, soalan berkenaan dengan semayang ni. Sekejap. Kalau kita tak sengaja tambah rakaat, batal tak? Contoh macam solat isyak, tiba-tiba imam tambah satu lagi zakat. Tak sengaja, tak apa. Kita makmum. Gini dengar ni. Contohlah,
Ana sembahyang Isyak 4 rakaat. Tapi ana rasa baru 3. Makmum dah 4 dah. Makmum confirm yakin 4. Tapi kita sebagai imam kata, baru 3 ni. Maka kaedah mengatakan kita kena ambil yang paling sikit. Mana rakaat yang paling kurang? 3. Sembahyang Isyak 4, maka kau rasa berapa? 4 ke 3? 3 lah. Tapi kalau contoh kau ni sembahyang Isyak, kau kata ni 4 ke 5? 4 ke 5? 4 lah tu. Kena ambil paling kurang. Kalau kata 4, 3, ambil 3. Mana kau tambah lagi? Kau rasa 3, makmum dah 4. Makmum kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makmum kata, kan? Kau bodoh ada. Sebab kau yakin kau belum cukup 4 rakaat. Contoh, makmum yang yakin ni nak macam mana? Dia ada 2 pilihan. Pertama, dia boleh mufarakah terus. Dia tahiyat, dia pun tahiyat, dia niat dalam hati mufarakah. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, habis lah. Imam sambung kan, dia tambah satu rakaat lagi. Itu pilihan pertama, makmum kau boleh mufarakah. Yang kedua, kita bagi makmum, kita tahu imam ni dah tambah 1 rakaat, dah tegur-tegur, imam degil buat dono, dia naik lagi 1 rakaat. Kita boleh duduk tahiyat, baca tahiyat macam biasa, dan kita tak bagi salam, kita tunggu sampai imam duduk balik tahiyat pada rakaat yang last tu. Jadi maknanya lamalah kita duduk tahiyat. Memang lamalah kita duduk sebab nak tunggu imam tu. Imam pun bangkit, baca Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara sujud, dia pun tahiyat. Kita pun tunggulah. Imam pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada 2 pilihan. Pilihan pertama, kau nak mufarakah boleh. Pilihan kedua, kau nak ikut untuk bagi salam bersama imam pun boleh. Ikutnya tak boleh sebab kita dah tahu dah kita 4 rakaat. Imam yang rasa dia tak cukup. Siapa yang last tadi Ustaz sebut kena bunuh? Oh ramai lah. Nadir bin Al-Harith. Pandai pun kau. Kalau tak tahu tak apa. Okey. Kena mandi macam orang Islam. Tak payah. Orang kafir mana ada mandi kat oi. Orang kafir kalau mati tanam saja, tak payah mandi. Silakan. Ada usulan dengan Tok Gu malam ni, silakan. Ustaz, kubur telaga badan lagi ke tidak? Ya ada, kita tak tahu dekat mana. Ustaz, kalau tahun ni tak ada haji, ada kemungkinan ke Imam Mahdi keluar? Wallahu a'lam. Ustaz komen tentang golongan yang memurtadkan orang yang viral sekarang ni. Okey, kadang-kadang viral kan ada suami isteri yang lari dekat Australia tu, duk kempen pasal murtad. Ana nasihat satu benda. Ana nak nasihat satu benda. Jangan layan. Jangan share, jangan layan. Jangan buat bodoh je. Sebab diorang bangga. Bila kau share, dia bangga. Doakan. Sama ada Allah bagi petunjuk ataupun Allah bala balik bapak bengong ni. Diorang sekarang lari ke Australia. Laki bini ni. Dia kempen pula ajak orang murtad. Jangan share, gelantak ke dia biar dia mampus keras. Berapa ramai jumlah Nabi dan Rasul yang ingin menjadi umat Nabi SAW? Ramailah. Kebanyakan Nabi Rasul semua nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi tak bukukan Al-Quran dan hadis pada zaman beliau? Sebab tak sempat, masa tak sempat. Sehingga Nabi SAW masa nak dekat wafat pun, Jibril masih turun untuk menyusun susunan ayat-ayat Al-Quran. Dan Nabi pun dah wuzur SAW. Dan kenapa tak dibukukan hadis? Takut orang tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Jadi tak dibuat tidak dihimpunkan Al-Quran dan hadis di zaman Nabi SAW. Dan penulis wahyu zaman Nabi pun terhad, hanya beberapa orang saja. Ustaz, betul ke orang Islam tak perlu masuk neraka sebab digantikan dengan orang bukan Islam? Anda pernah jumpa hadis tu? Memang pernah jumpa, tapi kita tak tahu macam mana ya. Perlu kepada syarah yang lain. Setiap perang ada one on one before perang. Biasa gitulah peperangan tu. Biasa macam tu.
Okey, kita stop dulu soalan ni. Jadi kita pergi kepada soalan kuis kita pada malam ni Okey, malam ni ambil tu lah. Al-habatu sauda'u. Aduh. Okey, malam ni macam biasa hadiah tajaan min Syam Sendang Berhad. Siapa berjaya jawab soalan, kita akan bagi satu botol. Okey. Satu lagi, min Syam bagi voucher 30%. Aku pun tak tahu berapa harga benda ni. Kau tahu berapa harga? 40 lebih kot. Kan? Jadi kita akan buka 6 soalan malam ni. 6 soalan. Ya. Jadi 3 soalan akan memenangi Al-Habbatus Sauda'u. Lagi 3 soalan akan mendapat voucher 30% daripada Min Syam. Okey. Alright. Dan okey, kita pergi soalan. Soalan yang pertama. Siapakah yang ni seperti laju gila tulis ni. Siapakah yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar? Siapa bunuh Abu Jahal? Cepat, 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 cepat. Yang bunuh Abu Jahal. Cepat. Ifah. Cepat, aku terlarak dah ni. Letih. Yeah, betul. Abdullah bin Mas'ud. Hamizah Abdul Rahman. Hamizah binti Abdul Rahman. Tulis nama dia. Hamizah. Hamizah dah jawab. Korang lambat. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Hamizah Abdul Rahman berjaya menjawab soalan pertama. Okey. Apa pula kau Kamil Huzaifah, oi? Apalah kau Kamil, oi? Okey, soalan kedua. Soalan kedua. Hamizah binti Abdul Rahman. Bilakah, pada tahun berapakah Abu Sufyan masuk Islam? Udahlah jawab, oi. Udahlah tu. Tahun berapakah Abu Sufyan masuk Islam? Tara 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 tara. Cepat. Sabar je lah. 8 Hijrah. Kau lambat. Kita bagi dekat. Iya, tahu. Tapi dia jawab awal, bagilah kat dia juga. Muhammad Firdaus bin Mazari. dia dulu kali. Yeah, faham tu. Tulis. Yeah. Pasal dia jawab. Tak apa, yang ni adalah. Okey. Oh, ramai jawab tu. Rajin korang Tak apa, tak apa, tak apa. Ada juga jawab 10 Hijrah, insaf aku. Okey. Tapi kita kepada yang menjawab yang Nur Hafizah Muhammad Rosmadi, kita bagi voucher RM30 daripada Min Syam tulis Nur Hafizah Muhammad Rosmadi mendapat voucher RM30 30 pula 30%, sorry, 30% daripada produk Min Syam. Okey, soalan yang ketiga. Alright. Sabar. Tak apa. Kau jawab dapat pahala. Soal pahala korang. Okey. Berapakah ekor? Berapa ekor tu ayat tu? Garang tu tengah buat soalan ni. Berapa ramai orang kafir yang kena bunuh dalam perang Badar? Berapa ramai orang kafir yang kena bunuh dalam perang Badar? Dah. Cepat. Dah. Tu
tu. Kau lagi. Bagi orang lain lah. Kau power sangat. Yang lain tidur apa? Abdul Majid. Okey, Abdul Majid. 70 ekor. Abdul Majid menjawab 70 ekor. Kau Jib, kau tiru Jib. Kau ni memang koya kuat Jib. Okey. Dia apa orang? 4 orang tadi kan? 4 orang. Okey, kita ada lagi dua soalan yang akan mendapat voucher 30% daripada Min Syam. Okey. Siapakah yang Nabi gelar dia Fir'aun umat ini? Fir'aun umat ini. Cepat. Dah. Fir'aun umat ni siapa? Aduh. Power gila korang ni. Alright, Amzar Wajdi. Abu Jahlin. Amzar Wajdi memenangi apa barang? Apa nama tadi? Voucher 30% daripada Min Syam. Amzar Wajdi. Ada lagi satu soalan. Apakah gelaran? Leng. Udah lah tu, habis dah jawab dah. Bujal dah mampu dah. Apakah gelaran yang diberikan kepada Naufal bin Khuwailid? Naufal bin Khuwailid. Apakah gelaran yang diberikan kepada Naufal bin Khuwailid? Naufal bin Khuwailid, abang kepada Khadijah bintu Khuwailid, abang ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, nangis aku kau jawab gitu. Apa barang alamin. Apa gelaran dia? Voucher tu kan. Voucher tu. Okey, Muhammad Hamidi Abu Bakar. Muhammad Hamidi Abu Bakar berjaya memenangi voucher 30%. Mana kau Muhammad Hamidi Abu Bakar? 30%. Alright. Dah tu dia dah. Kita buka lagi 3 soalan sebab Min Syam berbesar hati nak bagi hadiah kat korang. Bagus sungguh Min Syam ni. Insaf aku. Voucher 30%. Expirednya sampai KPK. Sampai PKP habis. Lagi voucher. Ada lagi 3 lagi. 3 lagi. La. Okey, soalan berikutnya. Untuk 3 voucher 30% daripada Min Syam. Apa soalan aku boleh buat? Dah. Kenapakah? Bagi tahu nama 2 budak. Okey. Sebutkan nama. Deng. Sebutkan nama 2 beradik yang menetak kaki Abu Jahal. Memang terbelit lidah korang kejap lagi. Muaz dan Muawiz. Kita bagi seorang dulu Okey, Nadia, Wan, Muaz dan Muawiz. Alright, tu lang. Nadia Wan. Oh, betul belaka kau ni bagus-bagus lah korang ni. Aku insaf lah. Najib kau cik gaduh Jim. Kau nak kena dengan aku. Najib kena belasah kau baru tahu. Kita ada lagi 2 soalan kan? Lagi 2 kan? Lang, lagi 2 kan? Okey, lagi 2 soalan. Memenangi voucher 30%. Siapakah nama orang yang
meletakkan tali perut unta di belakang Nabi ketika Nabi sujud? Siapakah nama orang yang meletakkan tali perut unta di belakang Nabi ketika Nabi sujud? Cepat-cepat, lagi 2. Nadhr bin bukan. Kak Aida salah tu. Uqbah bin Abi Mu'in. Kau ni, Mama, kau kira kau jawapan tu kira benar. Okey, kita bagi kepada Khadijah Ja'far. Khadijah Ja'far, Uqbah bin Abi Mu'id. Khadijah Ja'far. Khadijah Ja'far berjaya menjawab soalan kita. Uqbah bin Abi Mu'id. Alright. Terima kasih. Okey. Last call. Sabar. Tarik nafas. Voucher 30% daripada Min Syam. Baguslah korang ni. Insaf aku. Nanti aku bagi kereta Proton kau sebiji Kita main ni. Okey. Apa ni? Apa tak lagi? Senang ni. Tak apa. Okey. Berapa hari bulankah berlakunya perang Badar? Berapa hari bulan Ramadan berlakunya perang Badar? Kau malas, Jip. Berapa hari bulankah berlakunya perang Ramadan? Ramadan. Okey. Hamzah Bayi dah jawab tadi kan? Bagi orang lain lah. Mesti ada betul. Okey, Abdul Rahim Ramli 17 Ramadan. 17 Ramadan. Okey. Terima kasih semua. Okey dah kan? Nama semua. Alright, terima kasih semua Jazakumullah khairan di atas kesabaran korang menunggu sehingga ke akhir kuliah kita. Ya, yang istiqamah sampai akhir macam 400 lebih istiqamah sehingga akhir, dan harap-harap kita istiqamah sehingga husnul khatimah insya-Allah, sehingga bertemu lagi pada malam esok insya-Allah. Malam besok malam Nisfu Syaban Malam besok Okay, kita akan tengok nanti kita register apa besok. Sama ada anak sama cerita Badar ataupun anak pilih cerita lain. Nanti anak akan update dekat Facebook anak apa channel. Okay, terima kasih banyak-banyak. Jutaan terima kasih kepada semua follower. Juga kepada GB and the gang. Kepada semua yang hadir. Semua Allah telah berkati kita. Dan selamatkan seluruh ahli keluarga kita. Kita doakan kepada semua yang Allah Ta'ala uji dengan COVID-19. Frontline, doktor-doktor, nurse-nurse yang berkhidmat, semoga Allah pelihara semua daripada COVID-19 insya-Allah. Sehingga bertemu lagi. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. Allahu akbar.